Saya dicerca mengenai tempat. Hari ini menang, esok minyak turun. Ada dengar tak? Tuan-tuan pada kata kat saya tahu. Baik, dengar jawapan saya. Bila saya kata itu, 2000... Baik penonton, apakah jawapannya yang akan diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Terus tekan setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ayuh penonton, bersama kita daftarkan diri sebagai hero pengguna dengan melayari laman sesawangpengguna.my. Sebagai hero pengguna, kita menjadi mata dan telinga bagi pihak berkuasa untuk melaporkan sebarang salah laku atau penipuan dalam perniagaan atau sistem jual beli. Bersama kita membanteras penipuan jual beli demi kesejahteraan kita bersama. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih edisi Rabu 4 Oktober 2023 bersama saya Nadine Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada sebarang rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan akan berlaku pada hari ini. Perkara itu disebabkan ia belum mempunyai keputusan berhubung rombakan berkenaan seperti diperkatakan pelbagai pihak. Sebelum ini, sebuah portal berita melaporkan Perdana Menteri dijangka mengumumkan rombakan Kabinet selepas mesyuarat Jumaah Menteri. Dalam perkembangan lain mengenai situasi jerebu melanda beberapa negeri ketika ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkata, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nazmi Nik Ahmad disaran untuk berbincang dengan rakan sejawatnya dalam ASEAN termasuk Indonesia bagi mencari penyelesaian masalah jerebu rentas sempadan. Menurut Nik Nazmi, setakat ini tiada kebakaran berlaku yang boleh dikaitkan dengan situasi jerebu melanda negara. Namun data Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi menunjukkan berlaku pembakaran di luar negara. Waspada semua terhadap kewujudan pautan yang menebus bantuan SARA iaitu RM1,000 melalui MyKad. Jangan mudah percaya pada helah skema seumpama ini. Untuk makluman, menurut kenyataan Kementerian Kewangan MOF menegaskan bahawa maklumat mengenai bantuan asas rahmah RM1,000 melalui MyKad adalah palsu. Berhati-hati dan jangan mudah terpedaya dengan berita-berita sebegini. Bagi soalan lazim dan semakan status kelayakan SARA boleh diperoleh di portal rasmi SDR iaitu bantuantunai.hasil.gov.my, manakala maklumat lanjut mekanisme pelaksanaan SARA pula boleh dirujuk melalui laman sesawang www.mykasih.com.my. Dalam pada itu, MyKasih Foundation turut mengingatkan orang ramai jika menerima sebarang mesej perkhidmatan ringkas SMS, WhatsApp atau Telegram yang serupa dengan pesanan yang dipaparkan, mohon jangan klik pada pautan tersebut dan jangan kongsi maklumat peribadi anda. Masih lagi berkeliaran penyebaran maklumat palsu ini di media sosial berkenaan maklumat palsu dan fitnah yang mengaitkan pihak KKM dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan kenyataan palsu yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk makluman, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memandang serius terhadap penyebaran maklumat palsu yang tular di media sosial baru-baru ini berhubung caj perkhidmatan di klinik kesihatan kerajaan. Pihak yang tidak bertanggungjawab ini telah menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Untuk makluman, pihak KKM tidak pernah mengeluarkan sebarang maklumat rasmi berkaitan kenaikan caj perkhidmatan. Antara kandungan maklumat palsu ini mengatakan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menaikkan caj perkhidmatan kepada sesiapa yang hadir ke klinik kerajaan. Justeru, orang ramai adalah dinasihatkan agar menghentikan sebarang perkongsian maklumat palsu dan tidak menghebahkan maklumat yang tidak sah yang boleh mendatangkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Pihak KKM menasihati semua pihak untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan sentiasa memastikan kebenarannya sebelum berkongsi dengan mana-mana individu. Jangan ragu dan keliru menggunakan cukai jalan atau road tax secara fizikal atau digital. Dengar pencerahan ini. Menurut kenyataan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Malaysia, merujuk kepada satu hantaran Facebook dengan kandungan berkaitan lesen kenderaan motor LKM digital yang sedang tular.
Pihak JPJ ingin menjelaskan bahawa kenyataan dalam hantaran tersebut adalah tidak benar dan mengelirukan orang ramai. Laporan polis telah dibuat supaya siasatan dapat dibuat terhadap pemilik akaun tersebut. Pemilik kenderaan dan pemandu yang telah bersedia digalakkan untuk beralih dari dokumen berbentuk fizikal kepada dokumen berbentuk digital. Walau bagaimanapun, sepanjang tempoh interim ini, pemilik kenderaan dan pemandu masih diberi pilihan sama ada untuk menggunakan LKM atau LMM dalam bentuk digital atau terus kekal menggunakan dokumen berbentuk fizikal. Sehubungan itu, orang ramai yang memilih menggunakan dokumen digital tidak perlu bimbang sekiranya ditahan oleh pihak agensi penguatkuasa untuk pemeriksaan. Pihak penguatkuasa yang terlibat, termasuk pihak PDRM, telah dimaklumkan mengenai perkara ini. Bagaimana caranya untuk menggunakan lesen dan cukai jalan secara digital? Mudah saja, anda boleh muat turun aplikasi MyJPJ ke telefon pintar anda. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjawab persoalan mengapa janjinya untuk menurunkan harga minyak seperti diungkap 15 tahun lalu tidak dapat dilaksanakan. Sama-sama kita ikuti pencerahannya. Macam minyak sekarang. Saya dicerca mengenai tempat. Hari ini menang, esok minyak turun. Ada dengar tak? Tuan-tuan pada kata kat saya tahu. Baik, dengar jawapan saya. Bila saya kata itu, 2008. Masa itu berapa harga minyak Saudi? Ini pasal Universiti Petroleum, Universiti Teknologi, dia kita tahu. Itu 50 sen. Masa itu kita dalam RM1.80 sen, RM1.60. Jadi saya kata, pasal apa Saudi boleh 50 sen dan kita tinggi sangat? Kita kena turun lah. Baik. Berapa sekarang? Sekarang 2023. Sekarang harga minyak Arab Saudi lebih tinggi dari Malaysia. Itu dia kata, orang pergi jemaah haji, dia tak bawa kau. Dia tak pakai betul kan, dia kata saya, dia tak beli minyak, dia dah pakai dalam. Ya, harga minyak 2023 di Arab Saudi lebih tinggi dari Malaysia. Kita nak turun macam mana lagi? Kita ada subsidi begitu tinggi dah. 30-40 bilion ringgit subsidi minyak. Subsidi sekarang ni. Baik. Itu jawapan saya. Kerana Arab Saudi itu kita ukuran kerana dia keluaran minyak dia itu berkali-kali ganda daripada kita. Harganya. Seorang ahli perniagaan di Taiping kerugian sebanyak RM213,700 akibat ditipu sindiket pemberi wang berlesen yang tidak wujud. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri dalam kenyataan memaklumkan mangsa berusia 51 tahun itu telah melihat 2 iklan pinjaman wang di media sosial dan berhasrat hendak membuat pinjaman bernilai RM130,000. Mangsa melakukan urusan dengan 2 orang lelaki telah diarahkan untuk memindahkan sejumlah bayaran bagi tujuan kos pemprosesan. Hasil siasatan mendapati mulai 11 September hingga 30 September, mangsa telah membuat 49 transaksi ke dalam 30 nombor akaun bank yang berasingan. Mangsa hanya menyedari ditipu apabila dia gagal menghubungi lelaki itu bagi bertanyakan mengenai status pinjaman berkenaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan iaitu tipu. Kita bawakan pula pesanan daripada Ketua Polis Perak melalui siaran media iaitu kes menarik perhatian penipuan pinjaman wang tidak wujud melalui aplikasi Instagram melibatkan kerugian RM213,700 di Taiping, Perak. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak mudah terpedaya dengan sedikit penipuan pinjaman wang tidak wujud melalui aplikasi Instagram, Facebook, WhatsApp dan lain-lain. Turut disertakan tip keselamatan untuk mengelak daripada ditipu oleh skamer. Pertama, pastikan pinjaman dibuat dengan syarikat pemberi pinjaman wang yang berlesen sahaja. Kedua, semak lesen atau nama syarikat dengan pihak Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Dan ketiga, urusan pinjaman perlu dilakukan di pejabat pemberi pinjam wang dan dipaparkan lesen.
Hati-hati apabila ingin membuat bayaran saman PDRM secara dalam talian kerana terdapat skamer yang membuat atau mewujudkan laman sesawang palsu yang menyerupai website sebenar. Jika anda mengisi informasi data anda pada laman sesawang palsu ini, skamer boleh mendapatkan informasi kewangan anda, seterusnya cuba mencuri wang simpanan anda. Ingat, sentiasa berhati-hati, pastikan laman sawang tersebut adalah asli. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan saya berat seketika kembali selepas ini dalam segmen Semasa. Marilah kita mengambil iktibar dengan kejatuhan serta keruntuhan tamadun dan kuasa besar dunia akibat daripada budaya fitnah yang mendominasi dan membarah dalam kehidupan bangsa ini. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, fenomena fitnah telah membawa kepada peristiwa yang amat tragis dalam sejarah Islam menerusi pembunuhan Khalifah ketiga, iaitu Saidina Uthman bin Affan. Demikian hebat hakikat fitnah dan tipu daya, dan bukan sahaja telah menumpahkan darah seorang pemimpin Islam yang agung, malahan telah turut menghancurkan keharmonian dan kestabilan sesebuah negara. Tamasya sukan terpulung di benua Asia kini bakal diraikan dengan barisan 44 negara yang dibawakan dari 23 September hingga 8 Oktober merangkumi 482 acara sukan. Sepanjang 16 hari penganjuran dibawakan untuk anda secara percuma di saluran RTM. Juga boleh ditonton secara pensterima langsung di RTM Klik. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah segmen Semasa. Para pemimpin politik serta rakyat disaran berganding bahu bagi memastikan politik negara dalam keadaan stabil dengan mengelakkan sebarang perbezaan pendapat. Perkara itu disebabkan kestabilan politik penting bagi memastikan kedudukan ekonomi Malaysia kembali mengukuh. Jika sebaliknya, ia boleh menyukarkan kepimpinan negara memacu usaha untuk meningkatkan ekonomi negara. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadilah Yusof, menerusi ekonomi yang kukuh, ia dapat menarik minat pelabur asing untuk melabur di negara ini. Beliau menjelaskan ini amat penting dalam memulihkan ekonomi negara kerana ianya bukan sahaja bergantung pelabur-pelabur dalam negara, malah pelabur di luar negara. Namun, kita sebagai rakyat Malaysia perlu mempunyai dasar dan strategi yang jelas yang pastinya kestabilan politik. Tambahnya, memberikan keutamaan kepada kepentingan negara iaitu mewujudkan kestabilan untuk memberi pandangan yang konstruktif bagaimana dapat memulihkan ekonomi negara. Peruntukan subsidi hampir 400 juta ringgit disediakan sebagai langkah meningkatkan beras putih tempatan dalam pasaran. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, jumlah subsidi berkenaan dapat mengurangkan harga beras import terutamanya di Sabah dan Sarawak.
Jumlah subsidi diberikan untuk menurunkan harga beras import di Sabah dan Sarawak daripada 50, 49, 31 bagi 10 kilogram dan juga jumlah subsidi untuk penggunaan beras-beras import di fasiliti kerajaan seperti sekolah berasrama penuh, Kementerian Pendidikan, Kesihatan, Dalam Negeri, Polis dan Tentera adalah RM350 juta hingga RM400 juta. Katanya jumlah RM350 juta ke RM400 juta ini Kementerian Kewangan akan menyediakannya setelah Menteri Kewangan bersetuju subsidi diberikan demi kepentingan rakyat. Beliau mengulas perkara itu selepas pelancaran program Majlis Kesihatan Makro Usahawan Malaysia China MCEH 2023 di Ibu Kota. 4 langkah kerajaan perpaduan dalam mengatasi isu bekalan beras. Yang pertama, edaran beras putih tempatan iaitu BPT diperluas secara menyeluruh. Kedua, kerajaan menanggung harga beras putih import BPI di Sabah dan Sarawak iaitu harga jualan RM31 per 10 kilogram. Ketiga, premis kerajaan beralih dari BPT ke BPI iaitu subsidi sebanyak RM400 juta membolehkan lebih banyak bekalan BPT untuk rakyat. Dan yang keempat, melancarkan OP BPT bagi memantau rantaian bekalan BPT seluruh negara. Pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR hanya akan dilaksanakan apabila sekolah ditutup serta bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 200. Bagaimanapun, menurut Menteri Pendidikan Yang Berhormat Fadlina Siddiq, pihak sekolah diminta sentiasa memantau bacaan IPU sebelum membuat sebarang tindakan. Beliau meminta pihak sekolah mematuhi garis panduan disediakan antara lain menetapkan tiada aktiviti luar boleh dilaksanakan jika bacaan IPU melebihi 100. Berikutan beberapa kawasan di negara ini dilanda jerebu. Dalam pada itu, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah diminta mengambil langkah pencegahan jika bacaan IPU mencapai status tidak sihat. Mengikut prosedur operasi standard SOP, sekolah perlu ditutup serta-merta jika cacatan IPU melebihi 200. Jika bacaan IPU melebihi 100, pihak sekolah terbabit dikehendaki menghentikan segala aktiviti luar bilik darjah melibatkan semua murid. Manakala aktiviti keramaian atau sukan di luar bangunan disarankan supaya ditangguhkan. Kementerian Pendidikan KPM melalui kenyataan di laman sosial rasmi berkata, KPM akan sentiasa memastikan kebajikan, keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah dipelihara. Setakat pukul 5 petang semalam, 3 kawasan mencatat IPU tidak sihat iaitu Ceras 154, Nilai 155 dan di Seremban 115. Mengikut cacatan itu, semua sekolah dalam kawasan berkenaan hendaklah menghentikan semua aktiviti luar bilik darjah dan diminta mengambil langkah pencegahan sewajarnya bagi menjaga aspek kebajikan, keselamatan serta kesihatan murid, guru dan seluruh warga sekolah. Mufti dan golongan agamawan perlu aktif di media sosial, bukan sahaja menjadi ikon, malah menjadi rujukan kepada masyarakat berhubung sesuatu isu. Kadang-kadang dia malas nak baca, dia tengok TikTok pendek tu dia terpengaruh. Jadi sebab itulah dalam konteks bila kita memberikan penekanan kepada agamawan untuk membantu menjelaskan kepada masyarakat isu-isu, Mufti memainkan peranan memberi pencerahan. Jadi media sosial ni perlu dimaksimumkan penggunaan dia. 117 kes penipuan dalam talian melibatkan guru sebagai mangsa direkodkan di Johor tahun ini. Golongan itu mencatatkan kes tertinggi dalam kalangan penjawat awam dengan jumlah kerugian RM4.2 juta. Skamer ni dia tak pilih mangsa, tapi mungkin kerana ramai komuniti guru di sini, itulah masalah akan menyebabkan ramai akan jadi mangsa. Walau bagaimanapun kita didik, kita beri pendidikan ini, kita beri penerangan ini supaya untuk mengelakkan mereka jadi mangsa. Yang lain-lain bukan guru pun ada juga kena.
Alhamdulillah, tiada rakyat Malaysia terbabit dalam insiden tembakan di pusat beli belah di Bangkok, Thailand semalam. Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok berkata, laporan awal mendapati seorang lelaki bersenjatakan pistol telah melepaskan tembakan rambang sehingga meragut 2 nyawa dan mencederakan 5 orang yang lain. Penembak tersebut dilaporkan telah ditahan oleh pihak berkuasa di tempat kejadian. Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok sedang berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai insiden tersebut. Rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan boleh berhubung dengan Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok. Sebarang perkembangan terkini mengenai insiden akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Bermula tahun depan, tempoh permohonan baharu sijil halal dipendekkan kepada 23 hari bekerja. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, keputusan tersebut dibuat selepas menerima banyak aduan yang mendakwa proses dan tempoh permohonan yang terlalu lama diambil bagi kelulusan. Pengeluaran sijil halal terlalu lewat yang menyebabkan kelewatan di dalam pengedaran untuk pasaran domestik dan pasaran luar negara. Beliau turut dimaklumkan terdapat rungutan mengatakan sijil halal hanya dapat dikeluarkan selepas 9 bulan daripada tarikh permohonan. Ada juga yang melalui hingga ke peringkat 2 tahun. Beliau berkata bermula tahun depan, tempoh permohonan baharu sijil halal dipendekkan kepada 23 hari bekerja. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti jangan kongsi. Pastikan sahih berehat sekali lagi. Kembali selepas ini untuk segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Early this year, I introduced Malaysia Madani, a vision built on the pillars of core values that we believe are indispensable in any harmonious, thriving and peaceful society. Compassion, ihsan and rahmah, respect, trust and amanah, innovation, prosperity and sustainability. These basic principles and moral values also apply in the context of our relations with other countries. That Malaysia's commitment to the UN and the multilateral system is born out of the strong conviction that all countries, no matter how big or small, rich or poor, strong or weak, have a common responsibility towards creating a better world for tomorrow. Malaysia believes we can achieve this through greater trust and strengthened multilateralism. The United Nations can be the vessel to take us from despondency to a brighter future, from uncertainty to optimism, and from vulnerability to resilience. Betul ke ni? Awak yakin ke? Mana awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis Fina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Sebelum kita memulakan segmen notifikasi, apa perkongsiannya dalam segmen Biar Betul? Sama-sama kita saksikan. Semalam, pasukan Biar Betul menerima satu tangkap layar kononnya orang ramai terpaksa berbaris panjang untuk mendapatkan stok beras. Hantaran itu turut mendakwa ia terjadi akibat kegagalan kerajaan menguruskan isu bekalan dengan baik. Selepas semakan dibuat, ternyata ia suatu fitnah. Sebenarnya gambar yang tular itu merupakan program kebajikan sebuah syarikat di Ipoh. Ia dianjur bagi memupuk amalan bersedekah dalam kalangan masyarakat.
Tak cukup dengan itu, ada lagi hantaran berbau fitnah dikesan di TikTok. Tangkap layar portal berita diubah suai dan kenyataan palsu kononnya dikeluarkan menteri bertanggungjawab dimuat naik. Laporan mengenainya telah diterima SKMM. Tindakan tegas di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia serta beberapa lagi akta lain menanti mereka yang terlibat. Jika anda terlihat konten atau bahan fitnah, segera laporkan ke SKMM menerusi talian tertera. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Biar betul. Ya, pastikan berita anda benar-benar betul baru anda sebarkan di media sosial. Baik, kita teruskan dengan perkongsian untuk segmen notifikasi. Kita mulakan dengan malam ini. Jangan lupa saksikan naratif khas. Ya, naratif khas yang kami bawakan kepada anda. Topik yang dibawa adalah Pahang Stabil dan Makmur bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosli bin Wan Ismail, iaitu Menteri Besar Pahang, dan juga moderator andar adalah Tuan Syed Munawar Syed Mustar pada malam ini 9 malam di saluran TV1, siaran serentak di saluran berita RTM, juga di saluran MyTV saluran 123. Untuk mudah, muat turun aplikasi RTM Klik. Juga jangan dilupakan ya, siaran live di Facebook Live dan juga TikTok Live berita RTM. Bagi anda yang ingin menyaksikan Sukan Asia 2023 RTM #Demi Malaysia, anda boleh saksikan di saluran RTM, iaitu saluran OK, Sukan dan juga rtmklik.rtm.gov.my. Itu adalah laman sawang. Manakala untuk mudah, muat turun aplikasi RTM Klik. 23 September hingga 8 Oktober 2023. Kami RTM adalah penyiar rasmi. Dewan Rakyat jangan lupa ikuti pada minggu hadapan 9 Oktober 2023 hingga 30 November 2023. Siaran langsung 10 pagi hingga 12 tengah hari di TV1, manakala 10.05 pagi Selasa saluran berita RTM. Kita bawakan pula maklumat ini untuk maklumat pengetahuan anda. Akses mudah mencari harga terkini. Ya, anda boleh muat turun aplikasi Price Catcher ini. Anda boleh bezakan, bandingkan harga di sesebuah kedai. Di mana di kawasan sekitar anda boleh menggunakan Price Catcher, aplikasi Price Catcher ini untuk membuat perbandingan harga di setiap kedai. Ini pula kita bawakan kepada anda. Kini anda boleh bayar tol guna kad debit, kredit dan prabayar. Terdapat di 11 plaza tol, iaitu Best Raya, NPE, Akleh, GCE dan pelbagai lagi. Anda boleh saksikan, iaitu terdapat 11 plaza tol yang boleh anda gunakan kad debit, kredit dan prabayar. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti jangan kongsi. Pastikan sahih untuk edisi hari ini sampai di sini saja. InsyaAllah hari esok anda akan bersama rakan tugas yang lain untuk pastikan sahih pada pukul 2.30 petang di saluran TV1 dan saluran berita RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani.